Ganggu tugas penjawat awam, suami isteri dihukum di penjara. Merusuh di Parlimen, 11 individu ditahan. Dan Johor Komited jadi negeri pengeluar utama makanan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ini 5 edisi Jumaat 25 November 2016 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, untuk lintas langsung negeri-negeri petang ini kita akan mulakan dengan Johor bersama dengan Nur Akila Arba'in, diikuti Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah. Di Sabah pula kita akan bersiaran bersama Saleh Jikri dan akhir sekali ke RTM Pahang bersama Muhammad Hezri Azran Ahmad. Semuanya di L5, teruskan bersama kami. Sepasang suami isteri dihukum penjara 14 hari kerana mengasari penguatkuasa wanita Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA yang menyaman kenderaan mereka di Bukit Rahman Putra Sungai Buloh semalam. Mereka turut didenda RM3,000 setiap seorang. Hukuman dijatuhkan Magistret P. Sarulata selepas Law Kaho 35 tahun dan isterinya Tan Sit Fan 30 tahun mengaku bersalah mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam menjalankan kewajipan yang sah di sisi undang-undang. Bagaimanapun, Magistret membenarkan penangguhan hukuman sehingga selesai rayuan yang tertuduh dibebaskan dengan jaminan RM2,000 setiap seorang. Kes terbabit mendapat perhatian apabila rakaman video insiden tersebar di laman sosial. Dalam kejadian kira-kira jam 10.30 pagi itu, mangsa bersama seorang rakan tugas sedang menjalankan tugas di kawasan BRP 6/11 Bukit Rahman Putra dan mengeluarkan saman ke atas sebuah kereta yang tidak mempunyai kupon bayaran letak kereta. Bagaimanapun, tindakan itu mengundang kemarahan tertuduh dan pergaduhan membabitkan penguatkuasa berkenaan dengan pasangan itu menjadi viral selepas video berdurasi 2 minit 10 saat itu tersebar di laman sosial. 10 individu yang dicari polis susulan kejadian merusuh di lobi bangunan Parlimen semalam sudah ditangkap. Seorang lagi wanita menyerah diri. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Amar Singh Ishar Singh dalam satu kenyataan mengesahkan setakat ini keseluruhannya 11 orang ditahan bagi membantu siasatan. Menurut beliau, kesemua tangkapan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Polis meminta orang ramai yang mempunyai bukti atau maklumat lain berkaitan kejadian itu untuk tampil menyalurkan maklumat. Semalam, Polis Kuala Lumpur mengenal pasti 10 individu termasuk seorang anak timbalan menteri terbabit dalam kejadian merusuh itu. Susulan insiden seorang anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor maut ketika melakukan operasi di Plaza Tol Setia Alam Kelmarin. JPJ sedang menyiapkan laporan lengkap berhubung kejadian tersebut namun tidak menafikan insiden tersebut satu kemalangan yang tidak berkaitan dengan tugas rutin anggota terbabit. Wartawan Syuhada Hashim ada laporannya. Siasatan mendapati mangsa Muhammad Rizwan Yusof, 32 tahun, dilanggar oleh lori yang keluar daripada kawasan pembinaan berhampiran. Apa kejadian berlaku? Sebenarnya itu adalah pemeriksaan rutin saja. Bukan ada operasi yang benar yang berlaku di rutin di Tol Setia Alam. Dan apabila pemeriksaan telah lakukan, kenderaan yang dihadapkan itu telah keluar dulu. Jadi kenderaan yang melibat kemalangan itu adalah kenderaan yang buat parkir kat situ. Dia orang berehat. Dan apabila keluar kereta yang pertama, keluar kedua, dia tak perasan yang ada anggota kita di sebelah kiri. Mangsa meninggal dunia di lokasi nahas akibat kecederaan parah di kepala. Siasatan polis juga sedang dijalankan daripada pelbagai sudut. Kita dah tangkap dah pemandu lori itu dan kita akan melihat keseluruhan insiden itu. Ya. Well, ada yang manggilnya sebagai freak accident, tetapi we are not orang kata
orang kata taking it lightly. Kita nak tengok keseluruhan insiden tu, apa niat pemandu ni dan sebagainya sebelum kita boleh buat apa satu keputusan. Dalam pada itu, NIOSH mengingatkan semua agensi penguatkuasa menekankan prosedur kerja selamat SOP yang membolehkan kaki tangannya dilengkapi maklumat apabila berada dalam zon berbahaya. Sehingga satu kemalangan berlaku, dan apabila sudah berlaku, ini akan diheboh-hebohkan, dan itu kemudian banyak pihak akan membuat statement ataupun kenyataan. Akan tapi ini hanya untuk sesuatu tempoh itu saja. Ini apabila itu statement sudah buat, ini amaran telah dibuat, tetapi tidak ada tindakan susulan yang diambil. Risiko untuk mengurangkan kemalangan bagi para petugas dapat dilakukan jika kesedaran tentang keselamatan di lokasi sentiasa diterapkan. Pihak berkuasa tempatan dan juga penguatkuasa undang-undang harus lebih peka terhadap keselamatan masing-masing untuk mengelakkan perkara sebegini daripada berulang. Jika mereka memandang enteng tentang keselamatan mereka di tempat kerja, seperti yang kita sedia maklum bahawa keselamatan mereka merupakan satu perkara yang begitu berisiko ketika mereka melakukan operasi di kawasan-kawasan yang berbahaya. Jadi untuk mengelakkan perkara demikian daripada berulang, amalan untuk membudayakan keselamatan di tempat kerja haruslah diutamakan. Laporan Syuhada Hashim, TV1. Kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun yang menjadi mangsa dera di flat Payanahu Sungai Petani dilaporkan dalam keadaan stabil dan masih dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim HSAH, sekaligus menafikan viral di media sosial kononnya mangsa telah meninggal dunia pagi tadi. Dakwaan berkenaan menjadi viral setelah dimuat naik oleh seorang individu di laman sosial Facebook. Pengarah Kesihatan Kedah, Datuk Dr. Nur Hizan Ismail, melalui kenyataannya memaklumkan kepastian telah diperoleh daripada pengarah HSAH Sungai Petani disahkan Ketua Jururawat Kanan Wad Kanak-kanak berkenaan bahawa kanak-kanak itu masih dirawat dan berada dalam keadaan stabil. Dia dimasukkan ke HSAH pada 3.54 pagi semalam dan dirujuk ke Jabatan Kecemasan dan Trauma sebelum menerima rawatan di Wad Kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut mengalami kecederaan fizikal di beberapa bahagian tubuh dan kini di bawah pemerhatian pakar perunding kanak-kanak. Semalam, aduan diterima polis berhubung kes pergaduhan di flat berkenaan, membongkar kes penderaan itu dan membawa kepada penemuan mayat seorang lagi kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun yang dibalut dengan selimut dan disorokkan di dalam tong ikan dalam bilik di rumah terbabit. Polis menahan 2 suspek yang dipercayai ibu kandung mangsa dan pasangannya. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Mat Zukir Mat Isa berkata, jenazah kanak-kanak itu dituntut oleh nenek mangsa Aziah Tahir berusia lingkungan awal 60-an di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah di sini kira-kira pukul 7 pagi. Kabinet memutuskan skuad Harimau Malaysia tidak perlu menarik diri dan akan terus bersaing dalam saingan Piala AFF Suzuki di Yangon, Myanmar. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengumumkan perkara tersebut selepas mesyuarat Kabinet di Putrajaya. Pasukan Malaysia akan bertemu Myanmar dalam saingan perlawanan ketiga esok dan skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee itu perlu menang untuk menempah slot di kepusingan separuh akhir. Malaysia kini berada di tangga ketiga kumpulan B dengan 3 mata selepas mencatat kemenangan 3-2 ketika berdepan Kemboja dan kalah 0-1 ketika menentang Vietnam. Kementerian Kesihatan KKM sedang menjalankan siasatan menyeluruh berhubung punca peningkatan kes demam malaria di penempatan orang asli pos Kemar di Gerik, Perak. Ini termasuk pengambilan sampel darah bagi mengesan penduduk yang berkemungkinan dijangkiti demam tersebut. Go out and search for them. Kita pergi cari. Jadi terima kasih kepada kaki tangan kita yang di bawah sana di kawasan berkenaan. Mereka memang pergi all out actively. Pergi check everyone dalam setiap kampung orang asli ni. Dan memang rupanya ramai lagi yang ada kes malaria ni. Ya. Beliau menyatakannya kepada media selepas merasmikan Persidangan Urologi Malaysia MUC ke-25 di Ibu Negara.
Tambah Datuk Seri Dr. Helmi, penduduk setempat juga diminta tidak panik, sebaliknya mengambil langkah pencegahan bagi mengelak dijangkiti demam tersebut. Setakat ini, 71 kes demam malaria dilaporkan di penempatan tersebut. Sebanyak 62 orang telah dimasukkan ke Hospital Greek dan 4 lagi di Hospital Kuala Kangsar. Fama menawarkan diri menjadi orang tengah untuk menjual minyak masak kepada pengguna bagi menangani krisis bekalan minyak masak yang melanda negara ketika ini. Malah, pengerusi Fama Tan Sri Badruddin Amiruddin berkata, jika hasrat itu dipenuhi, bekalan minyak masak akan mudah diperolehi di pasar-pasar tani di seluruh negara. Menurut Tan Sri Badruddin, pihaknya masih menunggu maklum balas daripada pihak terlibat berkenaan tawaran untuk menjadi orang tengah itu. Kalau pihak kerajaan mengizinkan untuk Fama untuk menjual, maka kita akan menjual minyak kepada rakyat supaya rakyat tidak menghadapi masalah untuk mendapat bekalan minyak. Jadi ini terpulanglah kepada pihak kerajaan dan pihak kementerian yang bertanggungjawab untuk menerima tawaran daripada Fama. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan program My Best Buy jualan terus dari ladang di Selayang. Kata beliau lagi, tawaran itu diyakini mampu menangani isu ketiadaan bekalan minyak masak dalam pasaran kerana Fama pernah menggunakan formula sama ketika negara menghadapi krisis bekalan gula. Ujar beliau lagi, minyak masak yang dijual di pasar tani juga lebih murah berbanding harga yang dijual di tempat lain. Di pasar tani, Fama Point, Bandar Baru Selayang ini misalnya, sebotol minyak masak 5 kg hanya dijual pada harga RM20 sebotol. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan merasmikan Karnival Jualan Mega 2016 yang diadakan di Johor Bahru. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK itu turut mensasarkan jualan sehingga RM20 juta sepanjang 5 hari Karnival. Pada majlis sama, baginda berkenan menyampaikan sumbangan barangan keperluan sekolah kepada 324 murid dari 7 kawasan parlimen melibatkan 3 negeri sempena kempen kembali ke sekolah yang turut diadakan ketika Karnival. Barangan sumbangan beberapa pasaraya besar itu melibatkan Parlimen Pontian, Pasir Gudang, Sembrong, Pagoh dan Johor serta Parlimen Larut Perak dan Parlimen Lawas Sarawak. Menurut Menteri KPDN-KK, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kempen kembali ke sekolah itu bertujuan menggalakkan pasaraya menawarkan barangan keperluan sekolah dengan harga berpatutan. Menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak bagi sesi persekolahan akan datang. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Perdagangan dan Pelancongan Johor Datuk T. Siu Kiong. Karnival menghimpunkan 520 buah gerai jualan dengan 300 pempamer dan lebih 1,000 produk dan perkhidmatan serta 70 buah truk makanan. Kesungguhan Johor menjadi hub kecukupan makanan menjadi fokus berita dari Johor. Untuk itu, kita berintas langsung bersama-sama Nur Akila Arbain di studio berita RTM di Johor Bahru. Silakan Akila. Terima kasih rakan penyampai di Studio 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Johor komited menjadi negeri pengeluar utama makanan di negara ini. Komitmen itu jelas apabila Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin mengumumkan peruntukan RM1.25 juta khusus untuk hub kecukupan makanan ketika membentangkan bajet Johor 2017. Menurut Esko Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri, Ismail Muhammad, Johor telah menjadi antara negeri utama pengeluar makanan negara sejak 3 tahun lalu. Ia disumbang menerusi projek ladang pertanian moden air hitam, lembah makanan organik Johor, Bayu Desaru dan taman pengeluar makanan di setiap daerah. Tahun depan, projek tanaman sayur-sayuran dan projek perikanan akan diperluas dengan memaksimumkan tanah yang terbiar. Dari segi ikan dan juga udang, kita dah ada hatchery pembenihan ikan dan udang. Yang ini kita akan perluaskan dan mengalakkan komuniti masyarakat setempat menggunakan teknologi. Ini kita akan sasarkan lebih kurang dalam, kita harap 100 orang yang akan dapat manfaat. Itu juga dari segi pengeluaran makanan sayur-sayuran, program tanah terbiar, kita mengharapkan dalam 200 orang juga dapat manfaat daripada program ini. Kita juga mengalukan JLC, khususnya Perubahan Peladang di Johor.
Hab kecukupan makanan ini dijangka dapat membantu negara mengurangkan import makanan seperti daging ayam, ikan dan sayur-sayuran. Ini kerana menurut kajian Khazanah Research Institute KRI 2016, negara membelanjakan kira-kira 45.4 bilion ringgit untuk mengimport makanan. Sebenarnya kita dalam usaha untuk mengurangkan import, yang pertamanya dari segi makanan ternakan. Itu sebab kita dalam negeri Johor tahun depan kita akan menjayakan lebih pada 1,000 ekar untuk menanam jagung, dan hari ini jagung itu boleh digunakan untuk makanan ternakan. Itu sebab itu antara salah satu usaha lah. Begitu juga kita lihat kelapa. Kelapa juga kita import daripada Indonesia. Kita juga telah memulakan beberapa tahun yang lepas untuk menggalakkan rakyat tanam kelapa, dan akhirnya kita harap kita dapat kurangkan import. Itu sebab kita akan. Susulan daripada itu, Johor Corporation akan membangunkan rangkaian usahawan Bumiputera dalam rantaian halal bagi industri ayam pedaging berskala besar melibatkan kos RM37.9 juta. Manakala program pembangunan Agro Mix Farm akan dilaksanakan di Segamat bagi merangsang pembangunannya sebagai daerah pertanian utama negeri ini. Komitmen kerajaan negeri mewujudkan hab kecukupan makanan disambut baik Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS. NAFAS juga yakin komitmen itu akan meningkatkan ekonomi negeri ini menerusi pengeluaran makanan secara besar-besaran. Pengerusi NAFAS, Datuk Saipul Bari Suib berkata, jumlah pengeluar utama makanan harus diperbanyak, bukan sahaja untuk mencukupi bekalan makanan dalam negara, malah mengeluarkan bahan makanan untuk tujuan ekspor. Kita akan cuba meluaskan, membanyakkan lagi produk-produk ini supaya lebihan ini dapat diekspor. Kemudian apabila lebihan ini dapat diekspor, maka kita memberi peluang pada peladang, ahli-ahli peladang ini untuk menambahkan ekonomi mereka, pendapatan mereka, dan secara tidak langsung ianya dapat menyumbang kepada pertukaran wang mata asing ini dan boleh meningkatkan nilai mata ringgit Malaysia. Ini peranan kita. NAFAS telah mengambil beberapa langkah awal dengan menggalakkan ahlinya menanam jagung untuk diproses menjadi bijirin makanan ternakan. Ini termasuk membuka kilang memproses makanan ternakan di Muar sejak 2 bulan lalu. NAFAS menyasarkan lebih 10 juta ekor ayam dikeluarkan tahun depan berbanding 6 juta ekor tahun ini. NAFAS juga menyasarkan menjelang 2020, lebih 96,000 ahlinya di seluruh negara menerima pendapatan lebih RM4,000 sebulan. Masyarakat tani di Johor turut mengalu-alukan usaha kerajaan negeri menjadikan Johor sebagai hab kecukupan makanan. Mereka melihatnya sebagai satu lagi pendekatan membantu masyarakat tani meningkatkan ekonomi. Pengusaha tanaman jagung di Pontian, Sa'dan Bulkin, 52 tahun, menyifatkan inisiatif itu bakal membuka peluang kepada petani tempatan memasarkan hasil dengan lebih meluas. Berpengalaman lebih 10 tahun dalam bidang pertanian, Sa'dan Bulkin juga berharap usaha tersebut dapat mengurangkan kebergantungan negara kepada makanan import. Apa maksud tanaman untuk makanan untuk negara kita kan? Tapi kalau bagus kerajaan memang mengusahakan supaya petani-petani terutama golongan muda kan yang mempunyai idea-idea baru dan menggunakan teknologi baru untuk mengeluarkan hasil pertanian yang lebih banyaklah untuk negara kita. Dan kalau dapat kita mengeksport tanaman jagung ini. Dalam pada itu, petani muda Muhammad Rushdan Kamil, 19 tahun, menyifatkan inisiatif itu bakal menarik lebih ramai golongan muda terlibat dalam sektor pertanian. Ini baguslah. Sebab sekarang ni pertanian kat kita punya negara semakin kurang lah. Kita macam mengharapkan import daripada luar. Saya haraplah anak-anak muda macam saya ni akan menceburi bidang pertanian untuk kita tambahkan lagi, naikkan lagi ekonomi kita dengan bidang pertanian.
Sekian fokus berita dari Selatan Tanah Air. Untuk berita selanjutnya, kita bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Akila dengan laporan lintas langsung dari Johor. Baik, kita terus ke laporan yang lain. 11 lelaki warga asing dijatuhkan hukuman penjara 3 hingga 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh hari ini selepas mengaku bersalah memiliki kad pengenalan MyCard identiti individu lain pada 19 November lepas. Kesemua tertuduh warga negara Indonesia itu membuat pengakuan bersalah di hadapan Magistrate Analia Kamarudin selepas kertas pertuduhan dibacakan secara berasingan oleh jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka ditangkap kerana memiliki MyCard palsu milik individu lain yang beralamat di Johor dan Sabah. Kesalahan tersebut dilakukan di nombor 221 Jalan MJ 36, Taman Merdeka Jaya, Hang Tuah Jaya dan Kampung Tambak Paya sekitar 12.40 pagi 19 November lalu. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Peraturan 25/1/E Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Pindaan 2007 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Tertuduh Syahrul Saad, Arman Muda, Gusri Anto, Yusuf Kamarudin, Arman, Reza Fahlevi, Muhammad Syahrul, Ilham Ruhan, Amran Saleh Rahman Sa'ni dan Rahiming Rahman berumur lingkungan 20 hingga 46 tahun. Magistrate Analia juga membenarkan kesemua tertuduh dipenjara bermula dari tarikh tangkapan dibuat. Telekom Malaysia Berhad TM Melaka kerugian RM72,000 akibat 29 kes kecurian kabel yang dicatatkan di negeri itu dari Januari hingga Oktober tahun ini. Bagaimanapun jumlah itu kedua terendah jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di seluruh negara. Jumlah kes kecurian kabel di Melaka juga dijangka berkurangan tahun ini berbanding 98 kes yang dilaporkan tahun lepas. Menurut Pengurus Besar TM Melaka, Datuk Rozlan Muhammad, jumlah kes kecurian kabel di negeri itu tahun lepas meningkat 8 kes daripada 90 kes yang dicatatkan pada tahun 2014. Jadi Alhamdulillah kecurian kabel dapat dikurangkan dengan kerjasama pihak polis di Raja Malaysia dan juga peranan media massa dalam mewawarkan kesedaran tentang bahayanya kecurian kabel pada ekonomi terutamanya negeri Melaka lah. Sebab kalau kecurian kabel ni berlaku, jadi perkhidmatan telekom terganggu lah. Jadi bila terganggu, kebanyakan bisnes perniagaan tidak boleh berjalan lancar lah. Dato' Rozlan sebelum itu meraihkan media pada satu majlis di Madarai Melaka. Turut diadakan majlis penyampaian penghargaan pada 5 individu yang telah membantu menangkap pencuri kabel di negeri ini. Dalam pada itu, TM Melaka telah menukar kira-kira 60% kabel jenis tembaga kepada jenis fiber. Baki 40% lagi sedang dilakukan secara berperingkat-peringkat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Perak merampas 6 komputer riba dan 2 buah komputer, 15 salinan perisian cetak rompak dalam 2 serbuan berasingan terhadap 2 syarikat di Ipoh. Kedua-dua syarikat melibatkan syarikat kejahteraan dan hiasan dalaman itu dikesan menggunakan perisian cetak rompak dalam operasi perniagaan mereka. Ketua Seksyen Bekalan Harga dan Anti Pencatutan KPDNKK Negeri Ahmad Ahrazuddin Ahmad Hamdan berkata, rampasan yang dianggarkan bernilai RM219,000 itu dijalankan di Bandar Baru Medan dan Taman Caning di Ipoh. Dalam serbuan pada 22 dan 23 November itu, pihaknya turut menahan 2 lelaki berusia lingkungan awal 40-an, masing-masing merupakan pengurus syarikat berkenaan. Asas tindakan ini kita telah dilaksanakan berdasarkan pengaduan daripada pihak BSA, Business Software Alliance, di mana mereka buat aduan dapati hasil risikan mereka syarikat-syarikat yang kita serbu ni telah menggunakan perisian salinan langgaran, di mana salinan langgaran ni mempunyai hak cipta yang tersendiri. Dalam satu sidang media di Ipoh, beliau menambah kesalahan dilakukan syarikat terbabit sejak kira-kira 3 tahun lalu. Barangan daripada syarikat berkenaan kini dirampas dan siasatan dijalankan mengikut Akta Hak Cipta 1987. Akta tersebut memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun atau denda maksimum RM20,000 bagi setiap satu salinan dan minimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.
Sebuah kapal dagang ditahan gara-gara bersauh tanpa kebenaran di perairan Pengerang, Kota Tinggi, Johor. Kapal tersebut dikesan bot peronda Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang sedang menjalankan operasi Perkasa Selatan di kedudukan kira-kira 3.8 Batu Nautika Barat Tanjung Ramunia petang semalam. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Daerah Tanjung Sedili, Komandan Maritim Sanifah Yusof, kapal tersebut berdaftar di Dumai, Indonesia. Bagaimanapun, ia gagal mempamer dokumen ketibaan bersauh dan tidak memaklumkan ketibaan kepada Pengarah Jabatan Laut Malaysia. Kapal terbabit membawa 6 kru warga Indonesia berusia antara 20 hingga 50 tahun. 2 daripada mereka yang ditahan dibawa ke Pejabat APMM Daerah Maritim DM7 untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Perkapalan Saudagar Pindaan dan Perluasan 2011 dan Seksyen 491B-1-I Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana bersauh tanpa kebenaran. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Lintas langsung dari Sarawak, kita akan bersama-sama dengan Nur Jauna Abdullah di Studio Berita TMD Kuching. Silakan Nur Jauna. Terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Imigresen Negeri telah menemui selaras senapang buatan sendiri daripada salah seorang pendatang asing tanpa izin parti dari Indonesia yang ditahan dalam operasi sapu di ladang sekitar Kota Semarahan awal pagi semalam. Ketua Pengarah JIM Dato' Sri Mustafa Ali berkata senapangnya disembunyikan di sebuah bilik di rumah kongsi dalam kawasan ladang di Asajaya itu merupakan penemuan senjata api yang pertama setakat ini. Jelasnya ini menjadi perhatian serius oleh pihaknya kerana parti yang ditahan membawa senjata bersama adalah berbahaya. Selain itu, ia juga berkemungkinan membawa budaya tidak sihat yang tidak diterima masyarakat setempat. Dato' Sri Mustafa dalam kenyataan medianya memaklumkan pihaknya telah melaporkan penemuan senjata api tersebut kepada polis untuk tindakan agensi berkenaan. Tambahnya, kesemua parti yang ditahan didapati masuk ke negara ini melalui jalan darat di sekitar Terbeduk, Biawak dan lain-lain melalui lorong-lorong tikus. Sementara itu, beliau mendedahkan sejak 2014 sehingga kini sebanyak 1,299 operasi penguatkuasa telah dijalankan di seluruh negeri ini dengan seramai 44,663 warga asing diperiksa. Daripada jumlah itu, 6,398 parti berjaya diberkas kerana melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan Peraturan Imigresen 1963. Kerajaan negeri digesa untuk mempertimbang kemungkinan menutup tapak pelusan sampah di Entulang Engkalat Sri Aman dan mencari tapak alternatif. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bergunan Datuk Mong Dagang menyatakan demikian ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2017 pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18 yang memasuki hari kelima hari ini. Katanya tapak tersebut yang terletak tidak jauh dari kampung Entulang Engkalat telah mendatangkan masalah kepada penduduk kerana berbau busuk. Selain itu, beliau berharap kerajaan dapat membina tempat menjual hasil hutan di Pekan Lacau berikutan tempat yang sedia ada sekarang tidak mencukupi. Wakil bagi Murum pula, Kennedy Chok Pai Ugon telah mengemukakan beberapa keperluan di kawasannya untuk dipertimbang. Antaranya memohon kerajaan membekal tenaga elektrik terus dari grid ke semua rumah panjang yang berdekatan dengan grid Janakuasa Bakun atau Murum. Manakala ke arah mentransformasi sosial ekonomi di kawasan Murum, beliau mencadangkan agar dibangunkan Murum Service Center di persimpangan jalan utama masuk ke Hidro Empangan Murum selain diwujudkan satu pusat latihan teknikal berkaitan bidang hidro dan penjanaan tenaga elektrik. Turut membahaskan bajet 2017, Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwo yang memohon agar diluluskan peruntukan untuk membina Jambatan Batang Saribas, Jambatan Batang Krian, Jambatan Batang Paloh dan Jambatan Batang Lasa serta pautan yang hilang dari Sarike ke Tanjung Manis. Katanya peruntukan sebanyak 1.8 hingga 1.9 bilion ringgit diperlukan untuk melengkapkan jalan pesisir pantai ini. Sementara itu, Adun Padungan Wong King Wei mahu kerajaan menyelesaikan masalah kesesakan trafik di Bandaraya Kuching.
Adun pembangkang itu berkata ini termasuklah menjalankan kajian berkaitan pengangkutan awam, melaksanakan beberapa skim untuk membaiki sistem pengangkutan awam dan melaksanakan program transformasi perkhidmatan bas di Kuching. Kerajaan negeri tidak boleh sewenang-wenangnya menarik balik pemberian hak milik pegangan sementara PL kepada pemilik berdaftar. Ini kerana hak milik itu diiktiraf di bawah Seksyen 115 Kanun Tanah Negeri dan tindakan hanya boleh diambil sekiranya pemilik berdaftar berkenaan melanggar syarat khas guna tanah di bawah Seksyen 33 Kanun Tanah Negeri. Menteri Muda Perancangan Sumber Datuk Naruddin Majais berkata kerajaan negeri juga memandang serius penggunaan gangster dalam isu PL. Jelasnya, jika terdapat syarikat yang memegang PL mengupah gangster, aduan dan laporan rasmi harus dibuat kepada pihak berkuasa seperti yang terkandung di bawah Akta 574 Kanun Keseksaan. Beliau menyatakan demikian ketika menjawab pertanyaan daripada Adun Bak Kelalan Barubian di Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, menjawab pertanyaan daripada Adun Opar, Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail menedahkan sejumlah 216 buah sekolah rendah dikenal pasti berada dalam kedudukan kurang 50 meter dari tebing sungai. Katanya daripada jumlah itu, 7 buah sekolah telah dipindahkan dan dinaik taraf menggunakan sistem bangunan berindustri IBS, manakala 30 buah sekolah telah diluluskan peruntukan pada tahun depan. Manakala Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah memaklumkan pasangan yang ingin menukar status bukan warga negara anak yang dilahirkan sebelum mereka berkahwin iaitu bagi kanak-kanak di bawah 21 tahun boleh mengemukakan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri. Menjawab pertanyaan daripada Adun Serembu, ujarnya setiap kelahiran hendaklah didaftarkan dan sijil kelahiran yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara adalah bukti kelahiran serta status kewarganegaraan bagi kanak-kanak secara automatik. Menteri Muda Pengangkutan Sungai dan Keselamatan Liwan Lagang pula memberitahu pembinaan Jalan Entabai Engkamob di Julau kini mencapai kemajuan fizikal 39%. Projek bernilai kira-kira 39.9 juta ringgit itu merangkumi jalan baharu sepanjang 9.5 km selain sebuah jambatan dan dijangka siap Oktober tahun depan. Menjawab soalan daripada Adun Meluan, beliau menyatakan kelewatan projek tersebut disebabkan isu pembayaran pampasan tanah. Masyarakat di Miri disaran mengamalkan pola hidup yang lebih sihat bagi mencegah penyakit diabetes berikutan peningkatan jumlah pesakit berkenaan di negara ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting berkata ini termasuklah melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun, bersenam selain mengambil makanan sayuran dan buah-buahan serta memiliki berat badan ideal. Jelasnya, kajian morbiditi dan kesihatan kebangsaan ketiga pada tahun lepas menunjukkan 2.6 juta rakyat negara ini didiagnos mempunyai diabetes, 5.8 juta hipertensi, 6.2 juta mempunyai hiperkolesterolemia dan 2.5 juta lagi obesiti. Beliau berucap merasmikan Majlis Makan Malam Amal Persatuan Diabetes Sarawak Cawangan Miri. Tambahnya, komuniti dan individu itu sendiri berperanan penting dalam mengawal dan mencegah penyakit yang kian meningkat ini. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK diharap agar menggunakan sumbangan yang diberikan oleh pihak Sabati untuk menghantar penyelia bagi menghadiri kursus autisma. Menurut Presiden Sabati Datin Patinggi Dato' Amar Jamila Anu, ia bagi membolehkan penyelia mempunyai lebih pengetahuan dalam menjaga serta mengendalikan pelatih di dalam pusat tersebut. Berucap pada majlis penyerahan sumbangan Sabati kepada PDK Negeri Sarawak di Kuching, beliau berharap agar sumbangan berkenaan sedikit sebanyak membantu meringankan urusan pengendalian PDK. Sebanyak 23 PDK di daerah Kuching dan Samarahan menerima sumbangan dengan setiap PDK masing-masing mendapat sebanyak RM2,000 daripada Sabati. Manakala 24 PDK lagi akan menerima sumbangan dalam masa terdekat. Antaranya termasuk PDK Petrajaya, PDK Bau, PDK Bestari Suburan dan PDK Samarahan. Pada tahun lepas, Sabati telah menyumbang sebanyak RM44,000 kepada PDK di seluruh negeri dengan setiap PDK mendapat sumbangan sebanyak RM1,000. Majlis Akad Nikah Perdana Anjuran Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS bahagian Kuching menyaksikan sejumlah 27 pasangan melangsungkan perkahwinan beramai-ramai.
Majlis yang penuh dengan syiar Islam itu berlangsung di Masjid Darul Hana Kuching dan disempurnakan oleh pengarah JAIZ Ustaz Ismail Anis yang mewakili Menteri Muda Kemudahan Awam Dr. Abdul Rahman Junaidi. Beliau berkata majlis itu merupakan kali kedua diadakan pihaknya selepas yang pertama pada tahun 2014 di Masjid Darul Ibadah Semariang yang melibatkan 11 pasangan. Ia bertujuan menggalakkan pasangan yang kurang berkemampuan untuk berkahwin sekaligus menghindari perkara yang mungkar dan ditegah oleh Allah. Seramai 27 orang kadi melaksanakan majlis akad nikah tersebut. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Nur Jauna dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Baiklah, seterusnya kita akan bersama dengan Saleh Jikri pula untuk mengikuti laporan dari negeri di bawah Bayu. Silakan Saleh. Terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seramai 164 pelajar berjaya mendapat keputusan mumtaz atau cemerlang dalam peperiksaan sijil rendah agama SRU bagi negeri Sabah tahun ini. Manakala seramai 47 calon mendapat mumtaz bagi peperiksaan sijil menengah agama SMU. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif bagaimanapun berkata, prestasi keputusan peperiksaan SRU dan SMU bagi negeri Sabah tahun ini mencatatkan sedikit penurunan berbanding tahun lalu. Bagi keputusan peperiksaan SRU, peratus kelulusan adalah 88.3%, iaitu menurun sebanyak 1.8% berbanding 90.1% tahun lalu. Manakala bagi keputusan peperiksaan SMU, peratusan kelulusan adalah sebanyak 92.1%, iaitu menurun sebanyak 1.7% berbanding 93.8% tahun lalu. Dia turun sedikit, tapi dari segi kualiti meningkat. Yang dapat cemerlang banyak daripada sebelumnya, yang dapat terbaik banyak daripada sebelumnya. Dan insyaAllah saya akan melihat dari segi apa yang perlu kita tambah baik keputusan ini. Datuk Haji Muhammad Arifin menyatakan dalam sidang media pengumuman keputusan peperiksaan SRU dan SMU Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS 2016 di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sementara itu, seramai 726 calon SRU mendapat jahit jidan terbaik, 2,222 calon mendapat jahit baik dan 1,241 calon mendapat makbul lulus. Manakala bagi SMU, 97 calon mendapat jahit jidan, 85 calon mendapat jahit dan 87 calon mendapat makbul. Sementara itu, beberapa pelajar yang mendapat keputusan mumtaz dalam peperiksaan SRU dan SMU berkenaan turut berkongsi rahsia kejayaan mereka. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata pelajar memberitahu gigi mengulang kaji pelajaran dan bijak membahagikan masa menjadi antara rahsia kejayaan mereka. Belajar sungguh-sungguh siap taat kepada ibu bapa, taat agama. Itu je lah. Macam mana pengaturan masa belajar? Boleh bahagikan masa dengan teratur lah. Membuat nota latihan yang ringkas. Jadi kalau peperiksaan hafal itu je, dapat buka buku lah juga. Buka buku yang penting je. Kita kena jaga adab dengan guru, jaga akal, jaga pemakanan. InsyaAllah dengan berkat kesungguhan kita akan berjaya. Belajar mesti selalulah ulang kaji. Jangan tangguh-tangguh kalau mau belajar. Lepas tu selalu tengok soalan-soalan lepas, selalu buat latihan. Lepas tu rujuk senior-senior yang dulu dapat mumtaz dulu lah. Tahun ini, seramai 4,928 calon menduduki peperiksaan SRU, melibatkan 2,888 calon sekolah agama negeri, 1,666 calon sekolah agama rakyat dan 374 calon persendirian. Manakala bagi peperiksaan SMU, seramai 343 calon mendudukinya. Ia melibatkan 237 calon sekolah menengah agama negeri, 85 calon sekolah agama bantuan kerajaan dan 21 calon persendirian.
Golongan belia di negeri ini digalak menyertai program berkaitan pemantapan jati diri, sasiah dan kepimpinan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaman berkata, kerajaan negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan menyediakan peruntukan besar bagi memperkasa dan melaksana program pembangunan belia di negeri ini. Kementerian Belia dan Sukan menerima peruntukan sebanyak 81.3 juta ringgit dalam bajet negeri 2017. Menurut Datuk Musa, tanpa penglibatan dan komitmen golongan belia, usaha kerajaan untuk membangunkan modal insan kelas pertama tidak akan tercapai. Beliau berucap demikian merasmikan seminar memperkasa kepimpinan belia anjuran kumpulan Yayasan Sabah di Dewan Sri Libaran Sandakan. Datuk Musa juga mengingatkan golongan belia agar mempunyai pendirian dan jati diri teguh dalam mendepani sebarang cabaran sejajar kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT masa kini. Ini termasuklah penyebaran sebarang maklumat di media sosial yang perlu dilihat daripada perspektif sebenar dengan penjelasan serta fakta agar dapat membuat pertimbangan dan penilaian dengan lebih tepat. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menandatangani memorandum perjanjian MOA untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyelidikan. Di bawah MOA tersebut, UMS dan UNIMAS masing-masing menyumbang peruntukan geran penyelidikan sebanyak RM250,000 untuk membiayai 9 projek yang akan dilaksanakan selama tempoh 2 tahun. Antara bidang penyelidikan terlibat ialah sains tulen, sains tabi'i dan warisan negara, sains kesihatan dan klinikal serta sains sosial. MOA ini ditandatangani Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah dan Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi. Berucap dalam majlis ini, Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun menyatakan perjanjian penuh secara itu dapat memperkukuh kerjasama antara universiti awam, terutama universiti di Kepulauan Borneo yang mempunyai banyak persamaan dari segi biodiversiti. Dalam ucapan balas, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim berkata, UNIMAS tertarik dengan kekuatan penyelidikan Marin UMS dan sedia menawarkan kekuatan UNIMAS dalam biodiversiti, teknologi maklumat dan komunikasi ICT kepada UMS. Beliau yakin dengan kekuatan dan kepakaran kedua-dua universiti berkenaan dapat menghasilkan penyelidikan yang memberi manfaat kepada kedua-dua universiti dan masyarakat. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan Taufik. Terima kasih Saleh dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Baiklah, kita terus ke laporan yang lain. Malaysia mengutuk keganasan yang berlaku di negeri Rakhine, utara Myanmar sejak beberapa bulan lalu yang mengakibatkan banyak kehilangan nyawa dan mencetuskan krisis pelarian. Malaysia menggesa kerajaan Myanmar supaya mengambil segala langkah yang perlu bagi menangani dakwaan berlaku pembersihan etnik di wilayah Rakhine. Wisma Putra dalam pernyataan hari ini menegaskan Kementerian Luar akan memanggil Duta Myanmar ke Malaysia bagi menyatakan pendirian kerajaan berhubung ke konflik di Rakhine. Manakala Menteri Luar Datuk Seri Hanif Fahaman akan bertemu Menteri Luar Myanmar Daw Aung San Suu Kyi yang juga penasihat negara Myanmar beberapa segera yang mungkin. Menurut Wisma Putra, situasi di Rakhine dibincang dalam mesyuarat Kabinet hari ini. Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam konflik supaya tidak mengambil tindakan yang boleh mengeruhkan lagi keadaan. Sementara itu, JAKIM menyokong penuh usaha rakyat Malaysia mengadakan kunut nazilah bagi mendoakan kezaliman terhadap masyarakat Rohingya dihentikan. Kunut nazilah ialah doa untuk menolak kezaliman. Ulama mengatakan apabila kita menghadapi krisis ataupun bala bencana, kita harus mengikut sunnah Nabi SAW di mana kunut nazilah dilakukan. Mohon kepada Allah SWT untuk menghentikan sesuatu bala bencana yang berlaku. Usaha membudayakan keusahawanan dalam kalangan Bumi Putra antara paparan berita dari negeri Tok Gajah. Untuk itu, kita akan berlintas langsung bersama-sama Muhammad Hezri Azran Ahmad di studio berita RTM di Kuantan. Silakan Hezri. Terima kasih Taufik di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kerajaan negeri menyarankan agensi berkaitan pembangunan koperasi, usahawanan dan kepenggunaan sepakat meningkatkan program penerangan latihan dan kursus kepada usahawan Bumiputera. Ia penting bagi membudayakan keusahawanan dan menggalakkan mereka mencebur diri dalam bidang perniagaan berpotensi tinggi. Antara agensi yang dimasukkan ialah MARA yang tahun ini sudah memanfaatkan program skim pembiayaan AM dan program SPIM kepada 385 usahawan kecil di negeri ini. Di Pahang, MARA telah melaksanakan 59 program keusahawanan yang melibatkan hampir 4,000 usahawan. 744 daripadanya maju dan berdaya saing. Melalui MARA ni, MARA memang diberikan satu kekuatan daripada dulu hingga sekarang untuk membina kekuatan modal insan dan juga keusahawanan. Di Pahang saja setakat ini MARA Pahang telah pun meluluskan sama ada bantuan, geran kepada usahawan-usahawan peniaga-peniaga di Pahang hampir 39 juta tahun 2016. Ini di bawah skim SPIKE. Sementara itu, menurut pengarah MARA Negeri, Kamarudin Awang berkata, hampir 42 juta ringgit bantuan disalurkan kepada usahawan negeri ini menerusi program skim pembiayaan AM dan program SPIM. MARA Negeri Pahang telah mengeluarkan pembiayaan di bawah skim SPIKE sebanyak RM39,970 dan SPIM sebanyak 2.7 juta. Dengan penerima sebanyak seramai 385 orang usahawan. Daripada peruntukan RM3 bilion yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2017 baru-baru ini, RM1.5 bilion akan disalurkan kepada pelbagai agensi seperti MARA, SME Bank, Tekun, AIM, SKM yang menawarkan segala bentuk bantuan kepada bakal usahawan. Kelab Pemotoran Pahang dengan kerjasama skuad Moda 1 Jabatan Pengangkutan Jalan SM1 JPJ Parlimen Maran, Zero Carbon Malaysia dan Aero Reef Superstars akan menganjurkan Himpunan Mega Pemotoran Pahang 2017 secara besar-besaran Mei tahun depan. Ia akan bertempat di Anjung Selera di Bandar Tun Abdul Razak Jengke dan dijangka disertai hampir 5,000 peminat sukan pemotoran di Pahang. Ia juga akan menjadi medium mempromosi Tahun Melawat Pahang 2017. Presiden Kelab Permotoran Pahang yang juga Ketua SM1 JPJ Maran, Muhammad Rafi'i Ismail berkata, program 2 hari itu pertama kali diadakan di negeri ini dan dijangka menerima sambutan peserta dari luar Pahang. Di dalam mega event tersebut, kita akan menghimpunkan lebih kurang 5,000 orang peserta dengan anggaran sekurang-kurangnya 1,500 buah kenderaan yang mana akan melibatkan pelbagai aktiviti permotoran di situ. Yang kita jangka dalam lebih kurang dalam program kita akan jalankan dalam 2 hari lah. Antara aktiviti permotoran yang akan diadakan termasuk pameran kereta, audio show dan himpunan kelab-kelab kereta. Pra-pelancaran mega permotoran yang dijangka disertai 15,000 jentera itu akan dilakukan Menteri Besar Datuk Seri Adenan Yaakob. Inisiatif baru dengan konsep sains dan angkasa lepas di Bilik Sumber Pendidikan Pencegahan Dadah PPDA menjadi pilihan sekolah kebangsaan Rompin dalam mendidik pelajarnya menjauhi dadah. Penekaran konsep tradisional kepada konsep lebih ilmiah itu ternyata berjaya menarik lebih ramai pelajar mengunjungi bilik tersebut sekaligus membantu meningkatkan kesedaran pelajar. Menurut Guru Penyelaras Jawatankuasa Bilik Sumber PPDA Noridah Gani, selain dadah, pendedahan itu turut memberi penekanan kepada usaha dan kesedaran menjauhi arak dan rokok. Alhamdulillah, setelah kita membuka bilik sumber PPDA ini, ternyata murid kita bertambah dari segi akhlaknya, dari segi keinginan untuk mengetahui tentang penyalahgunaan dadah ni bertambah baik. Dan alhamdulillah kita bersyukurlah ya, sedikit sebanyak bilik sumber ni dapat membantu murid kita menanganilah masalah tentang darih ni.
Kemudahan itu turut dijadikan sebagai pusat rujukan berinovasi dan dilengkapi dengan maklumat berkaitan dadah. Selain itu, pengurusan bilik sumber ini dikendalikan sepenuhnya beberapa pengawas sekolah yang terlatih dalam memberi penerangan mengenai gejala dan impak serta bahaya dadah. SK Rompen antara sekolah yang aktif menggiatkan program dan aktiviti PPDA sehingga mencapai pengiktirafan taraf 5 bintang dalam pertandingan bilik sumber PPDA peringkat negeri Pahang dan bakal mewakili Pahang dalam peringkat kebangsaan pada Mac tahun depan. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari negeri Pahang. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih Azri dengan laporan lintas langsung dari Pahang. Baiklah, kita terus ke laporan yang lain. Penawaran potongan harga antara 5 hingga 20% bagi produk agro makanan terpilih merupakan antara tarikan utama Karnival My Best Buy yang diadakan di Pasar Tani Anjuran Fama di bandar-bandar seluruh negara. Ia diadakan mengikut jadual program yang tetap, sama ada diadakan setiap minggu, 2 kali sebulan, sekali sebulan atau 1 kali setahun mengikut kesesuaian lokasi. Laporannya bersama Syamira Sufri. My Best Buy merupakan satu program yang dilaksanakan Fama bagi membantu rakyat menangani kesan kenaikan kos sara hidup yang semakin meningkat. Sehingga kini terdapat 85 lokasi program My Best Buy. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangkan pembelanjaan isi rumah melalui penawaran produk hasil pertanian dengan harga yang berpatutan. Ini kerana produk yang dijadual diperolehi terus dari pengeluar. Lebih menarik, setiap pasar tani terlibat mempunyai keistimewaan masing-masing. Bagi pasar tani Fama Point Bandar Baru Selayang ini misalnya, terdapat tawaran menarik di mana pengguna dapat membeli minyak masak botol 5 kg pada harga hanya RM20 sebotol. Dan kita dapat lihat barang-barang yang dijual di ladang kontrak ini adalah daripada ladang sendiri, dibawa oleh penanam-penanam untuk jual di sini. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan My Best Buy, jualan terus dari ladang di Fama Point Bandar Baru Selayang. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran artis popular Datuk Roshamno yang hadir untuk mempromosikan tanaman durian Belandanya. Sebab sambutan memang amat merasakan lah, memang ramai orang datang sebab kawasan ni memang tertumpu di sini lah, orang akan cari tempat ni, bila nampak macam ni wah. Orang akan membeli sebab barang-barang kat sini dijual dengan harga yang lebih murah daripada berbanding di luar lah macam tu. Harga ikut harga ladang. Sekilo dan RM3 yang kita ikut harga yang daripada Fama lah. Fama bagikan harga kita ikut harga Fama. Sambutan daripada pengguna amat menggalakkan. Sebab saya selalu datang ke sini, biasanya bawa RM10,000 tapi habis. Tapi hari ni kerana mungkin orang tak datang lagi ni petang akan datang pun kita tak tahulah banyak. Tengok keadaan cuaca, kalau cuaca elok orang akan datang pada petang ni. Setakat ini, program ini telah berjaya mengutip RM18 juta dan telah berjaya menarik seramai 800,082 orang pengunjung. Antara hasrat pihak Fama untuk karnival ini adalah untuk menyediakan platform yang menawarkan produk yang berasaskan pertanian yang dijual secara terus kepada pengguna dengan harga yang lebih berpatutan, di samping untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk keluaran usahawan tempatan kepada pengguna. Syamira Sufri melaporkan untuk berita RTM. Sedikit laporan sukan. Terima kasih dan teruskan beri sokongan dan undian kepada saya. Demikian reaksi pemain bola sepak Pulau Pinang Muhammad Faiz Sobri apabila sepakan percumanya disenarai pendek antara 10 tendangan tercantik untuk anugerah FIFA Puskas 2016. Sepakan percuma magis Muhammad Faiz Sobri dilakukan pada 16 Februari lalu pada minit ke-62 ketika Pulau Pinang menewaskan Pahang 4-1 dalam saingan Liga Super di Stadium Bandaraya. Bagi top 10 pun saya dah berasa bersyukur sangat-sangat sebab ini adalah yang cakap tercalon dalam 10 yang terbaik dunia. Dah cakap dah memori yang takkan saya dapat lupa selama saya bermain bola sepak. Dan insya-Allah kalau diberi kemenangan award ni kepada saya bersyukur sangat-sangat. Dan berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah mengundi saya, tak kira dari mana. Bola ini ke depan
Video jaringan Muhammad Faiz yang telah ditonton lebih 1 juta di laman YouTube FIFA TV mendapat reaksi dari ramai pihak dan ada yang menyamakan sepakan magisnya itu setaraf dengan legenda bola sepak dunia Roberto Carlos. Sebagai rakyat Pulau Pinang, saya merasa bangga dengan Faiz Subri. Jadi sama-sama kita menyokong pemain bola sepak Pulau Pinang. Saya berharap orang ramai termasuk semua rakyat Malaysia menyokong dengan mengundi beliau di laman web FIFA. Supaya kali ini kita nak buktikan kepada dunia bahawa Malaysia juga mampu menghasilkan pemain berbakat dan mampu mengalahkan pemain-pemain lain di luar sana dengan jaringan yang begitu cantik. Daripada 10 pencalonan ini, 2 Disember nanti FIFA akan memilih 3 yang terbaik dan selepas itu peminat boleh mengundi jaringan pilihan bagi menentukan pemenang menerusi laman sesawang FIFA.com dan pemenang akan diumumkan Majlis Anugerah Bola Sepak FIFA yang akan diadakan di Zurich pada 9 Januari 2017. Visual kehadiran sekumpulan burung hijrah yang lebih kurang sama dengan spesies bangau atau undan di Persinggahan Lebuh Raya Sungai Besi dengan Lebuh Raya Baru Pantai NPE dekat Jalan Kuchai Lama mengakhiri N5 petang ini. Dengan itu, saya Muhammad Taufik Mamanoh. Salam hormat dan kita jumpa lagi.